Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Asri Isyam bin Adam, Penolong BPD Berikan Khas, Unit Berikan Khas Sektor Pembelajaran BPD Pasir Gudang. Terlebih dulu saya nak ucapkan terima kasih kepada penganjur Seminar Darul Aman Sedar 2021 peringkat kebangsaan atas penganjuran ini. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya kongsikan slide saya. Baik, tajuk saya untuk pembentangan pada kali ini ialah kemudahan mesra OKU, iaitu MBK dan perluasan PPKI, isu dan cabaran. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bercakap mengenai MBK ataupun OKU ini, dia ada maksud yang khusus. MBK ataupun murid berkumpulan khas, artinya murid yang diperakukan oleh pengamal perubatan, ahli optik, ahli audiologi, ahli psikologi, mengikut mana-mana yang berkenaan, sama ada dalam perkhidmatan kerajaan atau tidak. Sebagai murid yang mempunyai ketidakupayaan penglihatan, pendengaran, penuturan, fizikal, masalah pembelajaran atau mana-mana kombinasi atau ketidakupayaan serta masalah yang telah nyatakan di atas. Ini merujuk kepada Peraturan Pendidikan Khas 2013, sementara OKU ataupun orang kurang upaya termasuklah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang, fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan boleh menyekat penyertaan penuh dan bekasan mereka dalam masyarakat, atau OKU 2008. Jadi OKU ataupun MBK khusus di dalam pendidikan ini dikategorikan kepada 6. Yang pertama, kurang upaya penglihatan, kurang upaya pendengaran, pertuturan, fizikal, pembelajaran dan kurang upaya pelbagai. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah isu ataupun masalah MBK ini sekarang ini? Di Malaysia seramai 87,574 MBK mendaftar persekolahan di Malaysia di seluruh negara. Berdasarkan jumlah itu, 2,492 MBK berada di Sekolah Pendidikan Khas atau SPK, manakala bagi program pendidikan khas integrasi PPKI, terdapat 68,874 MBK yang terdiri daripada 967 prasekolah, 38,710 sekolah rendah dan 29,197 sekolah menengah. Ini menurut KPM tahun 2020. Peningkatan MBK di kawasan tertentu menyebabkan kelas-kelas sedia ada menjadi padat dan tidak dapat menampung permohonan MBK atau kemasukan MBK baru ini. Keadaan ini lebih kritikal apabila negara dan dunia diancam pandemik COVID-19 yang mana tuntutan kepada standard prosedur atau SOP penjarakan fizikal perlu dipatuhi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kongsikan juga data di negeri Johor, khususnya sebab saya dari Johor, khususnya daerah Pasir Gudang. Data menunjukkan peningkatan peratus pengoperasian sekolah yang mempunyai PPKM mengikut daerah. Jadi tuan-tuan boleh lihat di sini jumlah sekolah yang sedia ada dan perbandingan di antara jumlah PPKI yang telah dibuka mengikut sekolah-sekolah yang ada. Jadi kalau kita boleh lihat di sini, ada yang tidak sampai 50% peratus sekolah-sekolah yang dibuka khusus untuk MBK ini. Jadi tuan-tuan boleh lihat sekolah-sekolah yang daerah yang besar di sini antara Johor Bahru, Pasir Gudang, Batu Pahat, jumlah sekolah yang besar. Jadi dia punya pembukaan kelas PPKI ini tidak sampai 50%. Sebenarnya kalau saya tunjukkan juga peningkatan 4 tahun MBK khusus di negeri Johor. Tuan-tuan boleh lihat daripada tahun 2018, 2019, 2020 hinggalah 2021, peningkatan itu sangat ketara. Seterusnya ialah
data 4 tahun MBK Negeri Johor ni ikut daerah bermula daripada tahun 2018, 2019, 2020 dan tahun ini. Jadi tuan-tuan boleh lihat data terkini pada di daerah yang besar khususnya Johor Bahru, Kota Tinggi, kemudian Pasir Gudang, Pasir Gudang lah antara yang ketara peningkatannya daripada 1,350 pada tahun 2018 meningkat setiap tahun hingga tahun inilah. Jadi kita ada jumlah MBK di negeri Johor keseluruhan pada tahun ini ada 10,351 dan kadar peningkatan MBK ini sentiasa meningkat dan ini kita masih lagi belum melaporkan yang terkini. Ini setakat inilah. Sebenarnya tuan-tuan boleh lihat data yang ini terkini pada bulan Julai 2021. Jumlah MBK ada 10,454. Bilangan sekolah ini seluruh Johor ada 715. Dan dijangka MBK ini meningkat di Malaysia ini sehingga 440 juta. Ini menurut UNICEF 2020. Sebenarnya berkaitan dengan keperluan MBK ini khususnya kepada keperluan fizikal untuk OKU ini. Dan apa yang saya paparkan ini ialah perundangan dan garis panduan umum bagi perancangan fizikal dan reka bentuk yang melibatkan OKU. Ada 3 perundangan. Yang pertama Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 iaitu UBBL 1984. Yang kedua Kod Amalan SIRIM ataupun Malaysia Standard yang mana dalam kod amalan ini menyatakan ada 3 kod iaitu kod amalan untuk kemudah sampaian pengguna kurang upaya di bangunan awam. 2002 kod amalan kemudah sampaian pengguna kurang upaya di luar bangunan awam dan kod amalan jalan keselamatan untuk golongan kurang upaya tahun 1990. Seterusnya ialah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976. Tuan-tuan dan puan-puan, ini saya kongsikan sedikit apa yang terkandung dalam Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 iaitu dalam akta ini menyebut tentang kesemua bangunan awam perlu dilengkapkan dengan kemudahan untuk golongan kurang upaya. Sebenarnya dalam kod amalan SIRIM perlu menyatakan 3 kod iaitu kod amalan untuk kemudahan sampaian pengguna kurang upaya di dalam bangunan, kemudian di luar bangunan dan seterusnya kod amalan keselamatan untuk golongan OKU ini. Jadi untuk yang di dalam bangunan yang mana antara kemudahan itu termasuklah rem, susuk tangan, tangga, tandas, papan tanda dan simbol. Kemudian di luar bangunan antaranya ialah pejalan kaki, kaki lima, tiang lampu, rem, tangga, susuk, tangan, perabot jalan, kerusi, titian, lintasan pejalan kaki, tempat letak kereta, penghentian bas, papan tanda dan simbol. Itu di luar bangunan. Manakala Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 menyatakan tentang prinsip perancangan iaitu keadilan, belas kasihan, ketenangan dan kesejahteraan. Efektif dan cekap hak seseorang dalam hak seseorang dan masyarakat perpaduan menggalakkan interaksi dan menjaga alam sekitar. Komponen bagi perancangan accessibility kemudahan OKU meliputi aspek accessibility, beruang dan kemudahan sokongan. Ini daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan tahun 2000. Ya, tuan-puan, jadi setelah kita mengetahui perundangan yang berkaitan untuk OKU ini, khususnya di dalam bangunan dan di tempat awam atau sama di dalam atau di luar, marilah kita melihat pula cabaran dalam pendidikan khas bagi MBK ini di sekolah. MBK ataupun murid berkeperluan khas ini merujuk kepada murid
yang bersekolah, yang menerima pendidikan di sekolah. Jadi OKU itu sendiri, mana yang telah dijelaskan, maknanya dia secara keseluruhan, menyeluruh. Apakah cabaran dalam pendidikan khas? Yang pertama ialah ruang fizikal dan peruntukan penyelenggaraan. Yang pertama, ruang fizikal bagi kelas PPKI ataupun di sekolah yang ada program pendidikan khas integrasi yang terdiri pada alatan seperti kerusi, meja, pintu, tingkap, tolak, sesekat, lantai, termasuk kemudahan mesra OKU seperti susun landai, laluan, parkir dan tanda mesra OKU. Ini di sekolah. Kemudian saiz yang kurang didapati, semua ruang fizikal ini tidak semua ada di kelas PPKI sebab kelas-kelas ini bukan dibina baharu, dia dibina kemudian. Maknanya kelas ini wujud setelah sekolah itu mendapat ataupun di suatu tempat itu mendapat permintaan untuk pembukaan persekolahan MBK. Jadi kemudahan-kemudahan ini tidak semua ada di sekolah-sekolah sedia ada. Jadi kita perlukan peruntukan bagi penyelenggaraan atau membina keperluan bagi MBK ini. Seluruhnya saiz kelas yang kurang daripada spesifikasi 1.5B menyebabkan aktiviti kelas tidak dapat dijalankan dengan baik dan kondusif, ditambah dengan saiz murid yang besar di sekolah menengah, di PPKI sekolah menengah. Jadi kebanyakan sekolah-sekolah PPKI yang sedia ada ini yang mana belum menerima untukkan anggaran untuk basuhan ini, maka mereka ini kebanyakan kelas ni belum mengikut standard 1.5B. Kebanyakan ni kurang daripada itu. Seterusnya cabaran yang kita hadapi dalam pendidikan asas ini khususnya kepada pengurusan kepimpinan bagi pengetua dan guru yang mana tahap pengetahuan mengenai keperluan fizikal kemudahan masuk OKU ini sangat kuranglah dalam kalangan mereka kerana mereka baru diperkenalkan oleh pihak bertanggungjawab secara rasmilah. Sebelum ini tiada bimbingan yang khusus oleh pihak-pihak berkenaan. Jadi bila mereka kurang maklumat ini, maka kita perlu membimbinglah. Itu cabaran yang kedua kepada pengurusan dan kepimpinan. Pergerakan PGB antara sekolah, daerah, negeri, pelantikan baru, bencin menuntut juga bimbingan khusus terhadap keperluan MBK dan PPKI. Sebenarnya ialah bahagian BP khas, KPM, sektor pendidikan khas dan PPD. Yang mana cabaran ini iaitu kurangnya keselarasan antara sektor pengurusan sekolah, sektor perancangan, sektor pembelajaran khususnya kepada unit pendidikan khas ini yang mana dipertanggungjawabkan bagi permohonan keperluan pembukaan PPKI, keperluan penyelenggaraan sedangkan unit pendidikan khas ni dia bertanggungjawab khususlah. Jadi dia memulakan sedangkan tidak bagi keperluan arus perdana yang diurus oleh pihak atau sektor lain secara khusus. Jadi MBK ini diuruskan semua sekali dia punya keperluan ni dimulakan oleh unit pendidikan khas lah di daerah, bermula dari sekolah kemudian di daerah. Jadi dia merangkumi semua aspek MBK dan PPKI. Jadi itu cabarannya. Seterusnya skop tugas yang besar oleh unit ini, unit pendidikan khas menyebabkan pegawai pengurus tidak dapat ataupun kurang mengurus dengan baik ataupun cekap terhadap segala keperluan MBK ini. Itu menjadi cabaran kepada kita ni di PPT. Khususnya kepada unit pendidikan khas. Seterusnya cabaran yang keempat adalah proses kerja dan pengoperasian PPKI pada peringkat PPD, keperluan bagi permohonan penyediaan kelas, permohonan ruang fizikal kelas dan bangunan serta pembukaan baru tidak ada proses kerja yang jelas yang disediakan kepada pihak PPD dan sekolah. Jadi ini menjadi faktor ataupun cabaran kita lah dalam menjalankan kerja buat kita. Termasuk juga tiada jawatan khusus di peringkat PPD bagi membincangkan isu masalah keperluan MBK serta pendidikan khas yang menyebabkan konflik dari segi keselarasan kerja. Itu cabaran bagi kita nak
menjalankan kerja buat dan pengoperasian di PPKI kita. Termasuk juga ada juga kita punya buku pengoperasian kita ni yang masih lagi belum dikemas kini. Jadi kita perlu rujuk juga tapi mengikut keperluan yang semasa. Jadi ada yang perkara yang telah kita tak boleh ikut lagi sebagaimana buku pengoperasian PPKI 2019 itu. Seterusnya ialah pemegang taruh khusus kepada ibu bapa dan komuniti yang mana kekurangan sekolah PPKI ini yang dekat dengan rumah menjadikan mereka desakanlah kepada ibu bapa ni untuk pembukaan kelas PPKI. Jadi ada ibu bapa ini yang mana kalau boleh sekolah itu berhampiran dengan rumah, tapi itu mungkin agak mustahil untuk dibuka sebab ada pelbagai faktor lah. Ruang kelas yang penuh atau mencapai tahap maksimum minggu kelas dan saya turut menyebabkan permohonan ibu bapa ini ditolak atau ditawarkan ke sekolah PPKI lain, ataupun maknanya kalau kita dah tawarkan sekolah PPKI lain, jika dia tak boleh terima, kita mungkin dia kena kalau dia tak ada masalah dari segi pengangkutan, dia boleh ke PPKI yang jauh sikit lah daripada rumah. Dapat juga aduan oleh pihak ibu bapa atau pihak tertentu yang kurang faham, kadang-kadang terpaksa dipenuhi oleh pihak sekolah, PPD, Jabatan KPM lah. Ini menjadikan juga cabaran hebat kepada kita dalam memenuhi tuntutan MBK kita ini yang semakin meningkat. MBK dan ibu bapa dan komuniti ini. Oleh itu, tuan-tuan, itu dalam kajian saya ini kita mencadangkan beberapa penambahbaikan atas cabaran dan isu yang kita sedang hadapi ini. Yang pertama ialah keperluan dan tuntutan terhadap ruang kelas fizikal dan kemudahan bahasa OKU ini dibina seiring. Maknanya keperluan ruang fizikal dan kemudahan bahasa OKU ini. Jadi ada juga kes-kes yang mana ruang fizikal kemudahan ini dia mengambil masa lah. Jadi kita harap keperluan untuk MBK ini kita jika dapat keperluan itu kita penuhi seiring. Jadi bila seiring tu dia lebih efektif lah. Sebenarnya peruntukan ditingkatkan, peruntukan daripada bajet negara pada tahun lepas meningkat. Jadi memang kita harapkan dia berterusan meningkat sehinggalah dia mencapai satu keperluan yang telah kita tetapkanlah untuk mencapai aspirasi negara dan MBK itu sendiri. Sebenarnya pemindahan sekolah baru seiring dengan pemindahan kelas serta kemudahan bersurat OKU termasuk pembukaan kelas PPKI bagi ketidakupayaan yang lain, kategori yang lain. Jadi jika ada sekolah baru yang buka, kita cadangkan supaya dibuka sekali kelas PPKI dan disediakan juga kemudahan bersurat OKU. PGB atau pengetua dan guru besar kepimpinan ini diberi latihan bengkel khusus dan input perkembangan terkini tentang pendidikan khas oleh pihak tertentu seperti pegawai yang boleh memberikan bimbingan ini seperti pegawai SIP, penolong PPD, Jabatan KPM termasuk mentor pembimbing dari IAB. Jadi PGB ini perlukan latihan, jadi antara cadangan yang kita cadangkan ialah pegawai SIP ini turut membimbinglah mengenai pendidikan khas dan perkembangan yang berkaitan dengannya. Seterusnya ialah penyelarasan kerja dan proses kerja yang jelas dengan penyediaan garis panduan pelaksanaan atau pengoperasian sangat perlu kepada golongan pelaksana khususnya PPD dan pihak sekolah. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, tidak ada proses kerja yang jelas, jadi kita perlu sediakanlah garis panduan pengoperasian untuk khususnya kepada kita ni di peringkat pelaksana lah. Seterusnya ialah cadangan yang seterusnya ialah yang keenam, tanggungjawab terhadap pedagogi, kurikulum pentaksiran MBK dan guru PPKI diurus dan dibimbing oleh pegawai SIC Plus atau mungkin juga pegawai penolong PPD yang sedia ada. Ini sekarang ada 2 orang, ditambahlah kalau kita tak dapat
dibantu oleh SIC Plus ni, kita mencadangkan pegawai pendidikan khas itu ditambahlah mengikut keperluan daerah, mengikut keperluan negeri dan daerah lah. Seterusnya cadangan yang seterusnya, pentambahan pegawai ini boleh dikhususkan jika pegawai PBD ini ditambah, dikhususkan. Jadi kita khususkan dia mengikut bidang tugas dalam mengikut JD yang khusus lah. Sementara itu, jika terdapat kekangan seperti cadangan di atas, maka kita mencadangkan pemberian allowance tertentu lah, seperti allowance mengajar murid cacat ini wajar dipertimbangkan kalau apa kita tak dapat menyediakan, kalau kita tak dapat nak mungkin nak structure sedikit balik atau kita review balik penjawatan ini yang mana dia telah kemaskini selepas persetujuan KPM itu. Jadi ini antara cadangannya bagi penambahbaikan bagi kerja buat pengelola pendidikan khas. Sebenarnya sokongan terhadap pembelajaran pemegang taruh khususnya ibu bapa dan komuniti perlu faham dan membantu terhadap kekangan yang dihadapi oleh pihak sekolah, PPD, jabatan dan KPM dalam memberi perkhidmatan terbaik untuk semua murid. Pengorbanan ibu bapa dengan sokongan komuniti terhadap pendidikan MBK sangat diperlukan walaupun sekolah PPKI berjauhan dengan keluarga dan rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya ialah kesimpulan daripada pembentangan saya ini, yang mana penyediaan kelengkapan atau kemudahan masyarakat IQ dapat memberi manfaat kepada semua. Ini adalah kerana selain daripada memberi keselesaan kepada MBK sekolah, secara tidak langsung ia juga memperbaiki sistem keselamatan sebuah tempat dan bangunan awam. Dan kita berharap begitulah pelbagai promosi tentang perlunya keperluan MBK, kemudahan masyarakat OKU perlu diadakan bagi menggalakkan pelbagai pihak pemegang taruh, khususnya termasuk arkitek landscape menjadi lebih perhatian kepada persekitaran. Pelaksanaan kemudahan bagi pengguna OKU perlulah mengikut piawaian dan garis panduan telah disediakan oleh pihak berwajib. Isu dan cabaran yang dihadapi dalam berkaitan khususnya pihak berkepentingan amatlah diharapkan secara kolaboratif mengatasi dengan baik, konsisten dan berimpak. Itu sahaja perkongsian saya, pembentangan kertas kerja saya. Sekiranya tuan-tuan ada sebarang maklumat atau respon ke atau apa sahaja yang berkaitan dengan MBK dan pendidikan khas, bolehlah hubungi saya, boleh email saya ataupun boleh ke FB saya. Itu sahaja, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.